Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan kepada semua hadirin muslimin, mukminin, muttaqin pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada tengah hari ini. Sementara kita menunggu waktu solat Jumaat, maka kita mengisi masa dengan pengisian tazkirah untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita ini. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-27, yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Jadi kita perhatikan ayat ini, tuan-tuan. Disebut di sini, janganlah kamu terpedaya. Siapa? Kita ini anak-anak Adam, anak cucu Adam. Adam dan Hawa itu ibu dan bapa kita. Manusia pertama yang dicipta Allah Ta'ala di dunia ini, yang telah dikeluarkan daripada syurga. Maknanya, tuan-tuan, tempat asal kita ini adalah syurga. Mana mungkin kita mahu kembali ke tempat yang bukan asalnya kita. Perasaan ingin kembali ke tempat asal itu memang sudah jadi kebiasaan pada kita, tuan-tuan. Kita budaya Melayu ni, beraya nak balik kampung, mati nak balik kampung. Ya? Perasaan nak balik kampung itu tempat asal kita. Kalau beraya, tuan-tuan, jangan cakaplah budaya orang Melayu ni, Melayu ke Indonesia ke, samalah lebih kurang. Bila nak beraya, Masya Allah, balik ke kampung dan beraya tak cukup 1 bulan, mungkin nak memerlukan 45 hari nak beraya. Open house banyak, sampailah masuk bulan Zulqaidah pun tak habis rumah terbuka. Itu juga dengan kematian, tuan-tuan. Kita biasa bila meninggal saja akan balik ke kampung, walaupun kita mati di mana saja. Mati di Amerika, mati di Australia sana, mati di Afrika, tetap mahu kembali ke tempat asal kita. Sedangkan pada Islam sebenarnya, di mana kita mati, di situlah kita sepatutnya ditanam. Kalau kita lihat sejarah, tuan-tuan, bagaimana Rasulullah SAW sendiri yang lahir di Mekah, tetapi ditanam kuburnya di Madinah. Berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang lahirnya sama di Mekah,
tetapi kuburnya bertebaran di merata-rata tempat. Tidak ada ataupun hanya sebahagian saja mereka yang mungkin ditanam di Mekah. Tapi kebanyakannya mereka berada di merata-rata tempat. Baik, kembali kepada persoalan tadi tuan-tuan. Bila mana Adam dan Hawa ini bermula daripada syurga, maka kita juga nak kembali ke syurga. Kalau diberi pilihan sama ada nak ke syurga atau ke neraka tuan-tuan, tidak ada yang akan menjawab, saya nak kembali ke neraka lah. Dah semua nak kembali ke syurga, saya nak ke neraka lah. Nak lain pada yang lain. Tidak. Tidak ada manusia yang mahu ke neraka. Semua mahu ke syurga. Tidak ada pilihan yang lain. Dia hanya dua saja. Tidak seperti mana fahaman Mu'tazilah. Dalam fahaman Mu'tazilah tuan-tuan, ada satu fahaman. Dia ada lima pokok asas dalam Mu'tazilah yang salah satunya yang kita sebut sebagai manzilun bainal manzilaini. Manzilun kalau dalam bahasa Arab, buka kamus, maknanya rumah. Baitun pun rumah, manzilun pun rumah. Bila sebut manzilun bainal manzilaini, maknanya satu tempat di antara dua tempat. Dua tempat itu ialah syurga dan neraka. Tetapi ada disebutkan di antara dua tempat itu maknanya tengah-tengah, tidak ke syurga, tidak ke neraka. Tetapi ini adalah fahaman Mu'tazilah yang kita tidak terima dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah hanya dua sahaja, syurga ataupun neraka. Tidak ada tengah-tengah antara syurga dan neraka. Inilah yang menyebabkan berlakunya perselisihan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah, dan bagaimana berlakunya perselisihan antara Wasil bin Atha selaku pengasas Mu'tazilah dengan gurunya Hasan Al-Basri. Dalam satu majlis ilmu, Hasan Al-Basri ditanyakan tentang soalan yang kalau kita lihat dari segi pandangan ulama, ada beberapa siri. Ada yang menyatakan cerita berkaitan dengan kanak-kanak yang mati ketika kecil. Ada yang mengatakan cerita tentang dosa besar. Tetapi kalau kita rujuk dalam Bayan Linnas, tulisan Sahibus Samahah, mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau menjelaskan bahawa perselisihan antara Wasil bin Atha dengan Hasan Al-Basri adalah berkaitan dengan dosa besar. Dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Pada pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut Hasan Al-Basri, orang mukmin, orang beriman yang melakukan dosa besar, mereka masih lagi beriman. Selagi dalam hatinya masih mengatakan bahawa dia masih percaya pada Allah Ta'ala, percaya rukun iman, rukun Islam, walaupun dia membuat dosa besar. Tetapi bagi Wasil bin Atha, dia mengatakan bahawa orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia tidak mukmin dan tidak kafir. Kenapa? Alasannya ialah kalau dia mukmin, dia tidak lakukan dosa besar. Nak kata tidak mukmin, dia masih beriman. Maka pada ketika ini, Wasil bin Atha mengatakan orang ini berada di tengah-tengah antara syurga dan neraka, sebab dia bukanlah mukmin dan bukan juga kafir. Inilah yang ditentang oleh fahaman Al-Sunnah wal Jamaah. Baik, ya. Jadi itulah bagaimana kita dalam keadaan ini kita pastikan bahawa kita menuju jalan ke syurga. Baik, kembali kepada ayat tadi. Bila mana Adam dan Hawa ini dikeluarkan daripada syurga, asbab kerana hasutan syaitan. Dan kita kerap mendengar bahawa Adam melanggar perintah Allah Ta'ala untuk tidak memakan buah khuldi itu kerana dipujuk oleh Hawa. Kita dengar versi itu. Maksudnya syaitan pujuk Hawa untuk makan dan Hawa pujuk Adam untuk
makan. Maka seolah-olah berpunca daripada hawa. Namun jika kita rujuk kepada ayat Al-Quran, perkara ini berpunca daripada hasutan syaitan kepada kedua-duanya. Antaranya ialah ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahumasy syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua. Bila berdua maksud siapa? Adam dan Hawa. Syaitan membisikkan kepada Adam dan Hawa. Bukan versi yang kita biasa dengar. Syaitan bisik pada Hawa, lalu Hawa pujuk Adam. Jadi kalau mengikut ayat Quran ini, maknanya syaitan memujuk Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah Ta'ala, untuk mendekati dan akhirnya makan buah khuldi itu. Maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya dalam syurga. Jadi syaitan pujuk. Dia kata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini. Dipujuk, dihampiri. Bila dah hampiri, maka dipujuk lagi untuk memakan buah khuldi itu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, sebagai bukti bahawa hasutan ini kepada kedua-duanya ialah daripada surah Taha, ayat yang ke-120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilahi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang lagi lenyap. Maka dipujuknya Adam. Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya. Dipujuknya Adam. Ya. Jadi, dua ayat ini membuktikan bahawa cerita yang kita dengar bahawa syaitan memujuk Hawa lalu memujuk Adam, ya, adalah tidak berasas, sedangkan dalam Quran ini menunjukkan daripada dalil surah Al-A'raf ayat 20 dan juga surah Taha ayat 120 menjelaskan bahawa syaitan memujuk Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya Adam dan Hawa tercampak ke dunia. Jadi kita ini sebagai anak cucu Adam ingin kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, dalam kita nak menuju syurga Allah Ta'ala, pastikan jalannya adalah jalan yang benar. Mana mungkin kita mencari jalan yang salah, tetapi dapat destinasinya yang betul. Kalau jalannya betul, sampailah ke syurga. Kalau jalan kita tak betul, maka tidaklah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kerana sifat rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah telah menerangkan beberapa ayat Al-Quran memberitahu kepada kita bagi hamba-Nya supaya berhati-hati dengan hasutan syaitan ini. Tadi kita dah baca bagaimana Adam dan Hawa telah terhasut dengan bisikan syaitan. Maka Allah menerangkan lagi dalam beberapa ayat yang lain, memberitahu pada anak Adam supaya
berhati-hati dengan syaitan yang kerjanya menghasut dan menyuruh sesuatu yang tidak baik. Antaranya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dia dua. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Ada benda yang halal tapi mungkin memudaratkan, maka kita kena jauhi. Ada benda yang dikatakan boleh memulihkan, memperbaiki diri kita, tetapi dia haram, maka kita kena jauhkan juga. Sebab kita memilih halalan thayyibah, halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang lagi nyata. Walaupun kita tak nampak syaitan, tuan-tuan, tetapi kita yakin bahawa syaitan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Angin pun kita tak nampak, tapi kita tahu adanya angin. Roh kita pun tak nampak, tapi kita tahu adanya roh dalam diri kita. Syaitan, jin pun kita tak nampak. Malaikat pun kita tak nampak, tapi kita yakin mereka itu ada. Dan kita tahu bahawa syaitan ini kerjanya ialah menghasut manusia, melakukan kejahatan. Sebab janji iblis dahulu ialah beliau akan menghasut anak cucu Adam untuk diseret sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat 169 surah Al-Baqarah. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara keji, dan menyuruh supaya kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu tidak ketahui. Syaitan pujuk kita melakukan kejahatan. Kadang-kadang kebijaksanaan syaitan ini dia boleh pujuk kita dalam perkara kebaikan, tetapi dengan hasrat untuk merosakkan amal ibadat. Ya, bagi orang-orang yang mungkin kurang beriman, kurang amal ibadat, mudah untuk dipujuk melakukan kejahatan. Datang ke masjid, surau, nampak selipar cantik, Allah, bolehlah. Datang pakai selipar Jepun, keluar nanti banyak selipar cantik, boleh kebah satu. Syaitan pujuk, curilah satu, okey juga. Ada yang berani lagi, curi tabung tu, banyak tabung tepi-tepi tu, kebah satu. Tapi bagi orang yang beriman, tuan-tuan, orang yang beribadat, orang yang hatinya baik, sukar syaitan untuk menyuruh buat kejahatan. Pergi curi selipar sana, tak boleh, haram. Curi duit sana tu pun, tak boleh, haram. Habis macam mana syaitan nak pujuk orang yang baik? Syaitan pujuk dengan teruskan banyak ibadat, banyakkan baca Quran, banyakkan solat. Tapi pada yang sama, kau riaklah sikit pada orang. Yang kau ni banyak ibadat, yang kau ni rajin solat. Supaya dengan rajinnya itu akan menyebabkan orang pandang kamu ni baik, kamu ni hebat, mungkin diberi sesuatu ganjaran, sesuatu jawatan dan sebagainya. Maka dia memperhebatkan amal ibadat semata-mata kerana manusia. Maka rosaklah amal ibadahnya. Dan berjayalah syaitan merosakkan orang-orang yang baik, berpunca daripada ibadatnya, tetapi ibadahnya telah rosak kerana di situ berlakunya sum'ah, riak, takabur, dan ujub. Ingat betapa hebatnya syaitan. Jadi kita kena berhati-hati dengan pujuk rawi syaitan yang sentiasa menggoda manusia untuk melakukan kejahatan.
Seterusnya dalam surah An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan kalaulah tidak ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih dari dosanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebut di sini tuan-tuan, kalaulah tidak ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih dari dosa. Maknanya tuan-tuan, kita ni hidup penuh dengan dosa dan noda. Tetapi kerana rahmatnya, kasihnya Allah kepada hambanya, diberikan ganjaran, pahala, rahmat, melebihi kemurkaan. Betapa manusia ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, mudah lupa dengan sesuatu kebaikan manusia. Beratus kebaikan manusia buat, tetapi satu kejahatan yang dibuat, maka kita lebih ingat kejahatannya yang dibuat. Kita lupa kebaikan seseorang itu. Sedangkan Allah SWT, walaupun manusia itu banyak melakukan dosa. Mungkin tuan-tuan ingat kisah di mana seorang yang membunuh 99 orang, tambah satu lagi 100. Bila dia minta pendapat, yang ke-100 itu, bagaimana saya tuan? Saya dah bunuh 99 orang. Engkau ni memang tak ada can lah nak diampunkan. Hang ni memang patut masuk neraka saja. 99 orang dah bunuh orang. Yang ada can ke tak diampunkan? Marahlah orang tu. Kurang asam betul. Maka dibunuh orang yang ke-100 itu. Maka selepas itu, ada seorang yang menasihatkan supaya kamu pergilah keluar daripada tempat ini. Ya, mudah-mudahan bertaubatlah dengan taubatan nasuha, insya-Allah Allah mesti akan mengampun kamu. Ya, cerita ni panjang, tuan-tuan mungkin dah biasa dengar cerita ni. Yang akhirnya ketika matinya di tengah jalan itu, antara perjalanan pergi dan tempat yang ditujunya itu hanya lebih satu hasta sahaja di tengah-tengah antara jalan tempat asal dengan tempat yang ditujunya. Maka dia diterima taubatnya walaupun sudah membunuh 100 orang. Maknanya di situ kemurkaan Allah, rahman Allah melebihi kemurkaannya. Tidak seperti manusia, satu kesalahan menutup kebaikannya, kadang-kadang hingga 7 keturunan tidak akan lupa satu kejahatan. Wallahu alam. Yang betul Allah SWT yang lemah di sini. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit makluman, sebenarnya telah saya maklumkan malam tadi berkenaan borang pendaftaran anak karya. Alhamdulillah, borang telah siap diedit dan diperbetulkan dan telah mendapat sokongan ataupun walid untuk diguna pakai yang mana telah dibincangkan di Pejabat Agama Islam Selangor dan dalam masa yang sama telah merujuk kepada kenalan pegawai di Pejabat MAIS. Ya, jadi maknanya alhamdulillah borang tersebut untuk makluman ya, dia akan menjadi penting sebenarnya. Apabila tuan-tuan telah mendaftar menggunakan borang yang telah disediakan oleh pihak Surah Haji Maksum, data maklumat tuan-tuan adalah akan terpelihara, adalah sulit, akan disimpan oleh pihak surau dan sebenarnya data itu adalah milik kepada pejabat agama Islam. Cuma Surah Haji Maksum hanya menyimpan data tersebut dan pemiliknya ialah pejabat agama Islam ataupun JAIS. Jadi maknanya berkemungkinan besar tuan-tuan semua perlu isi semula borang yang terbaru ini supaya maklumat lebih terperinci. Yang mana borang sebelum ini tidak ada kolom untuk isi nombor kad pengenalan. Jadi untuk walid ataupun boleh diguna pakai, maka minta jasa baik tuan-tuan untuk mengisi semulalah tahun ini ya. Untuk pendaftaran sebagai anak karya dan selepas itu kita akan membuatkan secara maklumat terperinci lah. Contohnya ada berapa penduduk yang berkediaman sendiri, ada berapa penduduk yang duduk menyewa, ada berapa warga emas dan semuanya kita akan senaraikan secara terperinci. Jadi jasa baik dan kerjasama daripada tuan-tuan amat-amat diharapkan supaya kita dapat menjalankan tugas ataupun amanah dan mentadbir urus surau dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridhai di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Pemimpin dan Masa Depan. Pemimpin dan masa depan adalah dua elemen yang saling berkaitan. Seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki daya, keupayaan dan kecekapan supaya pencapaian masa depan sebuah negara mampu dibentuk dengan baik. Kepemimpinan dalam Islam bukan satu kemegahan, keistimewaan atau kelebihan. Ianya adalah amanah, mandat yang berat dan kebertanggungjawabannya akan dipersoal di dunia lagi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang beramanah, ikhlas, adil dan mengutamakan kepentingan umum adalah golongan pertama yang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekiranya cuai dan gagal, maka ianya adalah penghinaan serta penyesalan bagi seseorang yang memikul amanah.
Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Qala, fadaraba biyadihi ala mankibi. Thumma qala, "Ya Aba Dhar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. وإنها يوم القيامة جزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jawatan kepadaku? Baginda menjawab dan menepuk tangannya di atas bahu. Kemudian, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jawatan adalah amanah. Ianya pada hari kiamat nanti adalah penghinaan serta penyesalan, kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang betul dan menunaikan kewajiban. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, di tangan kita semua terletak hak bagi menentukan pemimpin yang mampu memperbaiki kerosakan dan masalah integritas sedia ada, membuka jalan dan menuju kecemerlangan dan kegemilangan masa depan negara. Justru bagi merealisasikan pemimpin yang masa depan negara yang ideal serta dihormati, beberapa faktor perlu hendaklah dilihat dan dinilai oleh kita semua dengan akal yang sihat, bermadukan ilmu pengetahuan yang besar, pengalaman masa lalu dan situasi persekitaran semasa. Siapa bakal dipilih menjadi pemimpin merupakan faktor utama bagi umat Islam, kerana pemimpin yang dipilih adalah potensi masa depan dan tonggak kepada kejayaan sebuah pentadbiran negara yang berintegriti dan gilang gemilang. Malaysia sebagai sebuah negara majoriti beragama Islam. Calon pemimpin yang dipilih mestilah mempunyai karakter yang kuat, bekerja keras dan mempunyai inisiatif dan daya usaha bijaksana di dalam kepelbagaian bangsa dan agama. Pemimpin negara untuk Malaysia yang hebat memerlukan pemimpin yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam, berintegriti dan bermoral tinggi. Pemimpin masa depan hendaklah mampu menentukan sesuatu tempat yang betul, serta hendaklah menjaga semua unsur-unsur penting kedudukan Islam, umat Islam serta agama dan bangsa lain. Pemimpin masa depan juga hendaklah mampu macu kemajuan spiritual dan fizikal yang seimbang dengan membina asas-asas perpaduan sebuah negara mengikut kerangka yang ditetapkan. Dalam Islam, seorang pemimpin hendaklah memiliki dan mengamalkan 4 sifat, yaitu siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Siddiq atau jujur sehingga dapat dipercayai pribadi, ucapan serta tindakannya. Tabligh atau penyampai yang berkemampuan dalam berkomunikasi serta berunding. Amanah atau bertanggungjawab dalam menjalankan tugasannya. Dan fatanah atau cerdas dalam mengatur perancangan strategi serta implikasinya salah dalam memilih calon bakal mengundang negara yang tidak stabil dan kocar-kacir. Dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bilakah kiamat?" Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha?" Qala, "Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Maksudnya,
Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Katanya baginda yang dikira mensia-siakan, sabda baginda SAW, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jangan memilih pemimpin yang hanya mengelak agamanya. Fakta sejarah menunjukkan ramai pemimpin dan kelompok yang membungkus perjuangannya dengan agama. Janji menjaga bangsa, memamerkan ketulusan dan amanah. Namun setelah berkuasa segalanya berubah. Hakikatnya ketika berkuasa hanya berlaku tindakan menjaga kepentingan kelompok dan kekuasaan, balas dendam dan saling menyalahkan sejarah masa lalu. Apabila berkuasa, agenda menjaga Islam dan hak orang Islam bertukar kepada membela individu tertentu atau kelompok sendiri berbanding mereka membela rakyat. Hasilnya gagal menjaga kesatuan bangsa, kestabilan politik dan keharmonisan negara sebagai didambakan oleh kita semua. Janji seorang pemimpin dari kumpulan tertentu atau manifesto merupakan satu dokumen pemasaran idea, harapan dan masa depan. Manifesto ialah penyataan perancangan sebuah kumpulan yang memperincikan peranan dan perubahan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Manifesto tidak boleh hanya menjadi alat atau janji dalam mempengaruhi minda dan serta persepsi rakyat tentang masa depan. Jangan kerana keharian kuasa yang bakal dimiliki oleh pemimpin, manifesto populasi dibuat untuk menduduki puncak kuasa dan hakikatnya memohongi rakyat semata-mata. Akhirnya, beralasan manifesto bukanlah kitab suci yang wajib dipatuhi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyahu yamutu yawma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan menipu atau khianat. Khianat kepada rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Manifesto perlulah realistik dan bersifat komprehensif yang meliputi setiap aspek keperluan rakyat dan masyarakat. Kestabilan politik, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Janji masa depan adalah terlalu berharga bagi rakyat dan negara untuk dikorbankan demi mencapai matlamat politik jangka pendek individu atau kumpulan tertentu. Sesungguhnya kepentingan Islam, Melayu, umat Islam dan bumi putra sangat perlu diutamakan. Kedudukan raja-raja Melayu, institusi agama dan hak-hak orang Melayu wajib dipertahankan. Dalam masa yang sama, tidak meminggirkan hak-hak agama dan bangsa lain. Mandat merupakan kuasa rakyat yang diberikan kepada pemimpin atau sesuatu kumpulan sebagai pengundi dalam membawa aspirasi rakyat. Pemimpin menurut Islam adalah umara atau ulil amri, yaitu orang yang mendapat amanah menguruskan urusan rakyat. Selain itu, pemimpin adalah pelayan atau khaddam umat. Selepas pemimpin dipilih dengan kuasa rakyat, maka pemimpin dan pasukannya hendaklah mengamalkan politik matang yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Hentikanlah pertikaian dan suara-suara politik yang berpanjangan sehingga menggugat kestabilan pemerintah dan negara ini.
bangunkan negara bersama dan melalui proses semak dan imbang yang bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Lanskap politik lalu penuh tragis dan mendukacitakan rakyat dan memalukan negara. Apabila negara mencatatkan sejarah kata lompat dengan tempoh tidak sampai 5 tahun, 3 Perdana Menteri pada kedudukan goyah mengapalai negara ini sejarah yang tercatat seharusnya membuat mata seluruh rakyat Malaysia agar kemelut yang berlaku tidak akan berulang kembali. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Umat Islam hendaklah menyadari bahawa memilih dan mengangkat pemimpin yang jujur, amanah dan menjadi hamba kepada rakyat adalah penting untuk membuka ruang bagi negara ini menjadi negara yang sejahtera dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan ekonomi dan kesejahteraan negara hanya boleh dicapai dengan kestabilan politik. Sikap pemimpin dalam melaksanakan amanah, warga negara yang saling hormat menghormati, mengetahui dan mengiktiraf hak orang lain, dan dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawabnya sebagai rakyat dengan baik. Yang ketiga, pemimpin dan orang Islam hendaklah menyadari bahawa jawatan atau kedudukan dalam Islam bukan tasrif atau kemuliaan. Sebaliknya, taklif iaitu beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah untuk bermegah-megah dengan mengumpul harta, bersenang-senang atau bermewah-mewah untuk di dunia yang hanya sementara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar, yang diwahyukan kepada kamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Surat As-Sad ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله،
Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم ادم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianah, serta jauhkan kami ya Allah termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggung jawab dan jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggung jawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadha al-waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا والشرف والدرجة العظيمة
Istawu a'tadilu sufakum fa inna tasfiya sufu min tamami shalah. Lurus dan dapatkan shaf yang di belakang. Ada ruang kosong masuk ke depan. Penuhkan dulu shaf-shaf hadapan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Shalih. Allahu akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر في اللغة. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سبحان الله 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 بحمده دائما قائما ابدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم قوي إيماننا واحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا الله يا كريم ارحمنا يا الله ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم برحمتك يا رحمن الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا حبيب